Okey, mari kita mulakan pembelajaran kita berkenaan dengan pembezaan peringkat pertama ini dengan melihat bahagian yang pertama iaitu rumus terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n dengan a dan n adalah pemalar. Okey. Okey juga. Baik. Berdasarkan kepada hasil penemuan daripada pelajaran yang lalu, Amir kena tengoklah nota Amir ataupun Amir tonton semula lah video-video yang lepas. Okey, didapati jika y sama dengan 3x kuasa 2, maka terbitan bagi fungsi ini ataupun dy dx nya ialah 6x. Betul tak Amir? Betul juga, betul. Okey, daripada sini kita akan lihat polanya. Bagaimana 6x ini diperolehi, kita boleh kenal pasti pola dia. Ambil tengok bagaimana dapat 6 ni, caranya ialah 2 darab dengan 3, 6. Okey, dan ambil tengok di sini kuasa x ni ialah 1 ya. 1 maknanya kuasa x kuasa 2 ni dikurangkan 1 ya. Jadi 6x. Betul tak? Betul juga, betul. Okey, jadi daripada sini pola yang dapat ditunjukkan adalah seperti ini Okey. Boleh? Okey, boleh juga. Seterusnya ada satu lagi fungsi iaitu y sama dengan 2x kuasa 3 Mari tengok baliklah nota Amir tu Cikgu, saya tengok cikgu. Okey, bagus. Okey, apa yang Amir dapat dalam nota tu? 6x kuasa 2 cikgu. Okey, bagus. Baik, daripada sini cuba Amir tengok pola dia. Boleh tak Amir nyatakan pola yang dapat Amir lihat di sini? Pola dia macam ni cikgu. 6 ini ialah 3 darab 2. Okey, kemudian? Kemudian cikgu, kuasa dia kurang 1 cikgu. Sini 3 tolak 1 jadi 2 lah sini. Okey, bagus. Jadi maksudnya pola dia menyamai seperti yang di atas tadi kan? Betul juga. Baik, dan satu lagi kita ada fungsi y sama dengan 5x. Jadi terbitan bagi y sama dengan 5x itu ialah 5. Betul kan? Betul juga. Okey, dia juga menunjukkan pola yang sama seperti yang lain-lain ni betul juga. Okey. Jadi daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan secara am, iaitu jika y sama dengan ax kuasa n, maka dy per dx sama dengan n ini kan darab dengan a, jadi an, kemudian kuasa kurang 1 jadi an x kuasa n tolak 1. Boleh Boleh juga, boleh. Okey. Inilah dia rumus terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n. Baik. Cara kita menulis rumus ini boleh juga kalau kita tulis seperti ini iaitu terbitan bagi ax kuasa n kita tulis sebagai d per dx kurungan ax kuasa n sama dengan an x kuasa n tolak 1 jadi kita juga boleh tulis seperti ini. Jangan pula kata ini dua rumus yang berbeza ini dua rumus yang sama cuma cara kita tulis saja yang nampak berbeza Okey juga, saya faham. Okey, bagus. Baik, seterusnya kita lihat di sini 3 tata tanda bagi menyatakan terbitan pertama. Amir jangan tak tahulah terbitan pertama tu apa terbitan pertama tu? Terbitan pertama tu dy dx cikgu. Ingat pun ingatkan Amir tak tahu. Tahu cikgu, tahu. Ui, muka confident Mestilah cikgu, mesti. Okey. 3 tata tanda bagi menyatakan terbitan pertama. Okey, yang pertama kita tulis seperti ini. Jika y sama dengan 2x kuasa 3 contohnya, maka dy per dx sama dengan 6x kuasa 2. Apabila diberikan y dalam sebutan x fungsi ini, maka terbitan pertamanya ialah dy per dx. Okey, jadi dy dx itu disebut sebagai pembezaan y terhadap x. Okey, cara kedua ditulis seperti ini. Jadi beza di atasnya, di atas digunakan y kan. Di bawah ni dia menggunakan tata tanda fungsi iaitu fx. Kalau diberikan sebagai fungsi fx, maka terbitannya ditulis sebagai f prime. F prime prime time, prime minister. Macam tu. Cikgu, dia tak tulis df per dx cikgu Tak Kalau fungsi dia tak tulis macam tu Dia akan tulis f prime.
Cuba sebut meh. F prime cikgu. Bagus sedap bunyi dia meh. Jadi di sini sebutan pertamanya iaitu f prime kurungan x sama dengan 6x kuasa 2. Okey. Dan f prime ini dinyatakan sebagai fungsi kecerunan. Amir pernah dengar kan fungsi kecerunan ni? Dah cikgu, dalam video yang lepas cikgu dah ajar dah. Okey, bagus. Baik, seterusnya cara yang ketiga kita akan tulis terus macam ni. Okey, ni tulis secara langsung iaitu terbitan kepada 2x kuasa 3 ialah 6x kuasa 2. Macam tu je lah. Boleh meh? Okey, boleh cikgu, boleh. Okey untuk slide ini kita akan lihat beberapa contoh soalan bagi mendapatkan terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n. Tengok di sini ada 3 contoh fungsi Yang pertama diberikan seperti ini, yang kedua diberikan y dalam sebutan x, dan yang ketiga diberikan dalam bentuk tata tanda fungsi iaitu fx ni. Okey. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n ini? Kita akan gunakan rumus lah. Kan? Okey juga, okey. Okey, di sini untuk soalan yang pertama ni kita nak dapatkan terbitan bagi 3/4x kuasa 2. Tengok di sini apa yang cikgu lakukan. Cikgu tak boleh dapatkan terus terbitannya. Kenapa? Bila kita nak gunakan rumus ini, maka sebutan ini kita mesti tukar dulu ke dalam sebutan ax kuasa n. Kita mesti susun semula sebutan ini sampai dapat kita tulis dalam bentuk ax kuasa n. Okey, macam ni kan. Kalau per x kuasa 2 ni kita bawa naik atas sebagai x kuasa negatif 2. Jadi maknanya di sini 3/4 itu adalah a, manakala negatif 2 ni adalah n. Okey, apabila sebutan itu telah pun berbentuk ax kuasa n, barulah kita boleh guna rumus ni. Betul tak? Betul juga, betul. Okey, jadi kita gunakan rumus ini. Negatif 2 ni darabkan dengan 3/4, kemudian kuasa kurang 1 Maka kita ringkaskan akhirnya kita dapat tulis seperti ini. Maka inilah jawapan dia. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey. Amir nak tunjukkan tak soalan B ni? Boleh cikgu, ambil try juga. Okey, bagus. Untuk soalan B ni cikgu, jika diberikan y dalam sebutan x, maka terbitan pertamanya bermaksud dy per dx cikgu. Okey, betul, bagus. Jadi cikgu, sebelum kita nak dapatkan terbitan pertamanya, sebutan itu mesti ditulis dalam bentuk ax kuasa n cikgu. Okey, bagus teruskan Jadi maknanya di sini cikgu, punca kuasa 2x ini kita mesti tulis dulu sebagai x kuasa 1/2 cikgu. Ya betul bagus, teruskan Okey cikgu, di peringkat ini kita telah pun menulis ke dalam bentuk ax kuasa n cikgu, di mana a dia ialah 1/3 dan n dia ialah 1/2. Kemudian cikgu, kita gunakan rumus, maka kita boleh tulis seperti ini cikgu. 1/2 ni kita darabkan dengan 1/3, kemudian kuasa dia kurang 1 cikgu. Okey, bagus. Okey, kemudian cikgu kita ringkaskan, dan akhirnya cikgu kuasa negatif 1/2 ni kita bawa turun ke bawah lah, dan kita tulis dalam bentuk punca kuasa 2. Nanti akhirnya cikgu dapatlah jawapan seperti ini. Okey, bagus. Okey, soalan C macam mana soalan C Amir nak terangkan ke cikgu nak terangkan? Amir cuba sekali lagi cikgu Boleh, teruskan. Okey, soalan C cikgu, yang ni senang sikit cikgu, sebab ni dah pun dalam bentuk ax kuasa n. Jadi cikgu, kita boleh dapatkan teruslah terbitannya. Okey, bagus. Di sini cikgu, kalau diberikan dalam bentuk tata tanda fungsi, maka terbitannya cikgu ditulis sebagai f prime. Jadi cikgu, kita ringkaskan, dan akhirnya cikgu kita dapatlah jawapan dia. Inilah jawapan dia, negatif 6x kuasa 8. Okey, betul bagus. Macam mana okey, senang ke? Senanglah juga cikgu, sebab dah ada rumus cikgu. Ganti je lah dalam rumus tu. Kan makin senang dah pembezaan ni, betul tak? Betul lah cikgu. Pembezaan prinsip pertama yang cikgu ajar sebelum ni tu yang saya pening cikgu. Ini bila ada rumus ni jadi mudah lah. Kamu nak mudah je biasalah cikgu. Okey untuk slide yang seterusnya ni kita akan lihat bahagian yang kedua, iaitu terbitan bagi fungsi yang melibatkan penambahan dan penolakan. Contohnya di sini
bezakan setiap yang berikut. Bezakan tu maksudnya dia suruh kita cari terbitan lah. Okey cikgu. Okey, Amir tengok sini ada 3 contoh soalan di sini ya. Okey, jadi sekarang ni untuk dapatkan terbitan bagi setiap fungsi ni, kita perlu faham tentang apa yang dituliskan di bawah ni. Apa yang dituliskan di sini ialah terbitan bagi fungsi f tambah fungsi g nampak? Dia akan sama dengan terbitan bagi fungsi f tambahkan dengan terbitan bagi fungsi g. Amir faham tak ni? Nanti cikgu, Amir fikir sekejap. Nampak macam seorang profesor sedang berfikir. Cikgu, Amir faham cikgu. Maksudnya di sini cikgu, kita kena terbitkan setiap sebutan ni cikgu kan? Betul kita kena terbitkan setiap sebutan ni. Jadi maksudnya kat sini kita akan dapat nanti macam ni lah. Terbitan bagi 4x kuasa 3 ialah 12x kuasa 2. Terbitan bagi 2x kuasa 2 ialah 4x. Terbitan bagi 6x ialah 6. Terbitan bagi 7 ialah 0. Okey, maka inilah jawapan kita. Okey, soalan B. Amir nak buat ke cikgu nak buat? Macam mana cikgu Tadi profesor lah sangat. Itu tadi cikgu. Okey, tak apalah cikgu tunjukkan dah. Okey, untuk soalan B kita perlu apa? Kita perlu kembangkan dulu. Nampak? Okey, bila dah kembangkan, maka kat sini dapatlah terbitannya. Mudah saja Okey, terbitan bagi 9 ialah 0, terbitan bagi negatif 12x ialah negatif 12, dan terbitan bagi 4x kuasa 2 ialah 8x. Maka inilah jawapan dia. Senang je cikgu Senanglah. Apa susahnya? Okey, soalan C pula. Amir nak cuba. Cikgu teruskan lah cikgu. Biar Amir semak. Uish. Cikgu buat kamu semak lah pula kurang asam Okeylah, tak apalah, cikgu tunjuk pun tak apa Okey. Di sini apa yang patut kita buat ialah kita kembangkan dulu yang di atas ni kembangkan. Okey. Kemudian setiap sebutan ni kita ringkaskan dulu, kita bahagikan semua dengan x. Jangan terus nak cari dy dx Okey. Bahagikan dengan x setiap sebutan dia jadi macam ni. Okey. Kemudian di sini nampak tak? 1/x ni kan? Kita tak boleh lagi cari terbitan dia. Jadi kita kena naikkan x ni ke atas jadi kuasa negatif 1. Maka kita tulis macam ni. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Barulah kita boleh dapatkan terbitan dia macam tu lah. Okey, jadi terbitan bagi f ini iaitu f prime 2x jadi 2. Kemudian 1 terbitannya ialah 0. Ni negatif x kuasa negatif 1 negatif 1 darab negatif depan ni jadi positif. Kuasa kurang 1 jadi kuasa negatif 2. Kemudian jangan tinggal jawapan macam ni kita turunkanlah ke bawah jadi akhirnya kita tulis macam ni lah. Inilah jawapan akhir kita. Okey cikgu, okey. Cikgu, kalau tinggalkan jawapan kuasa negatif 2 ni takkan tak boleh cikgu? Boleh tu boleh tapi nanti bila kita masuk bahagian aplikasi pembezaan, bila kita nak selesaikan suatu masalah tu, kita tak bolehlah letak kuasa negatif 2 ni, jadi susahlah pengiraan kita. Faham tak? Okey cikgu, okey. Jadi maksudnya kita jangan biasakan tinggalkan jawapan akhir kita dengan kuasa negatif seperti ni Boleh Okey cikgu, okey. Okey untuk slide yang seterusnya ni kita akan tengok bahagian C iaitu terbitan pertama fungsi gubahan Okey, di sini kita buat satu aktiviti penerokan iaitu cari dy dx bagi fungsi berikut. Ada 2 fungsi di sini. Amir tengok soalan A dengan soalan B ni dia lebih kurang sama nampak tak? Betul cikgu. Apa beza dia Bezanya cikgu di sini kuasa 2, di sini kuasa 4. Kemudian ni sama cikgu sini 2x tambah 3, di sini pun 2x tambah 3. Okey. Jadi sekarang untuk soalan yang pertama ni yang ini Amir pun dah tahulah, kita kembangkan kembangkan, kemudian kita carilah dy dx nya dan dapat kan? Okey cikgu, yang tu faham cikgu. Okey, bagus. Jadi sekarang isunya sekarang ialah kalau dia kuasa dia 4, kita tak boleh guna kaedah ni sebab di sini kita boleh kembangkan sebab di sini kuasa 2 kan? Betul cikgu. Tapi kalau kuasa 4 kita tak boleh nak kembangkan. Nak kembangkan dah jadi susah dah. Jadi di sini apa patut kita buat? Macam mana cara kita nak cari dy per dx? Caranya di sini kita kena pertimbangkan sebagai gubahan 2 fungsi. Faham tak?
Tak faham cikgu. Oi, straightforward berterus terang Ya cikgu, memang tak faham. Nak faham apa kan? Baru nak belajar kan? Okey. Pertimbangkan sebagai gubahan dua fungsi tu maksudnya di sini 2x tambah 3 ini kita pertimbangkan sebagai satu fungsi. Iaitu kita nyatakanlah sebagai fungsi u. Jadi nampaknya di sini akan wujud dua fungsi lah. Satu u sama dengan 2x tambah 3. Satu lagi ialah y sama dengan u kuasa 4. Kan 2x tambah 3 tu kita dah ambil sebagai u. Itu jadi y sama dengan u kuasa 4. Betul tak? Betul cikgu. Tu yang dikatakan pertimbangkan sebagai gubahan dua fungsi. Ada dua fungsi di sini, satu untuk u, satu untuk y. Boleh? Okey cikgu, faham. Okey, langkah seterusnya kita akan gunakan satu petua yang dipanggil petua rantai. Okey, Amir tahu petua rantai? Pernah dengar cikgu, tapi dah tak berapa ingat dah cikgu. Kamu ni semuanya tak ingat Baik, petua rantai ini dia petua rantai. dy per dx sama dengan dy per du darab du per dx. Okey, dalam petua rantai ni kalau Amir nak tengok pola dia seperti ni Di sini du, di sini du. Kalau du ni kita potong, dia akan dapat dy per dx lah, sama yang sebelah kiri ni. Betul tak? Betul cikgu, betul. Itulah dia petua rantai. Maka daripada situ dapatlah kita tulis seperti ini di sini kita perlukan dy per du y sama dengan u kuasa 4. Jadi dy per du ialah 4. Okey, darab dengan kuasa tu kurang 1 jadi 3. Jadi 4 u kuasa 3. Betul? Betul cikgu. Okey. Okey, darab dengan du per dx. Du per dx ialah 2 lah. Okey, seterusnya kita gantikan u tu sebagai 2x tambah 3 dan kemudian kita ringkaskan dapatlah jawapan dia. Inilah dia Okey cikgu, okey. Cikgu, saya nak tanya sikit. Kenapa cikgu tak darabkan 8 dengan 2 ni cikgu jadi 16? Mana boleh darab sebab sini kan ada kuasa 3 ni Jadi bila ada kuasa 3 ni tak bolehlah darab ke dalam ni Okey cikgu. Okey di sini kita sebenarnya boleh gunakan satu kaedah yang lebih mudah iaitu kita gunakan kaedah secara langsung tau. Jadi maknanya di sini kita tak perlu menggunakan petua rantai. Jadi kaedah secara langsung ni dia lebih mudah Okey, dia macam mana tau cara kaedah secara langsung ni? Macam ni dia sebenarnya kat sini kalau dia tak tulis apa-apa depan ni, maksudnya sebenarnya dia ada iaitu 1 cuma 1 tak ditulis kan. Okey cikgu, okey. Baik. Kemudian pola dia akan macam ni mari tengok. 4 ni dia akan darabkan dengan 1. Okey. Kemudian kuasa dia kurang 1. Macam kita cari terbitan biasa tu. Okey cikgu, okey. Kemudian di sini ujung ni. Di sini kita akan darabkan dengan terbitan fungsi yang duduk dalam kurungan ni. Terbitan bagi 2x tambah 3 tu. 2x ni terbitannya 2 kan. Kemudian 3 terbitannya ialah kosong. Maka terbitan 2x tambah 3 ialah 2. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Itulah dia pola dia. Kemudian kita ringkaskan ringkaskan dapatlah jawapan. Sama kan? Mudah cikgu Itulah yang cikgu kata kaedah ni lebih mudah Lepas ni rasa-rasanya Amir akan guna kaedah ni cikgu. Tak guna petua rantai ni. Jangan macam tu tak boleh Sebab apa? Amir kena tahu juga petua rantai ni. Ya ke cikgu? Kenapa cikgu? Sebab nanti bila kita belajar tentang aplikasi pembezaan kita akan kena guna petua rantai ni. Tak boleh lari lah cikgu Okey untuk slide yang seterusnya ni kita lihat beberapa contoh soalan bagaimana untuk mendapatkan terbitan pertama bagi suatu fungsi gubahan Okey cikgu. Okey, untuk soalan yang pertama ni soalan A, kita akan gunakan petua rantai Okey. Jadi untuk gunakan petua rantai macam mana caranya? Okey, kita ambil fungsi yang dalam kurungan ni iaitu 5 tolak 2x ni kita tuliskan sebagai fungsi u. Kemudian kita dapatkan terbitannya iaitu du per dx iaitu negatif 2 Okey, dan seterusnya di sini kita tuliskan y sama dengan 2 per 3 u kuasa 9 dan kita dapatkan terbitannya iaitu 6 u kuasa 8. Kemudian kita gunakan petua rantai Jadi di sini kita masukkan je lah
dy per du dan juga du per dx. Kemudian kita ringkaskan dan akhirnya kita gantikan u itu sebagai 5 tolak 2x. Maka inilah jawapan kita. Boleh meh? Boleh cikgu, boleh. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B ni meh, Amir nak tunjuk ke cikgu nak tunjuk? Cikgu Amir try cikgu Okey, bagus. Tapi cikgu, Amir nak guna kaedah secara langsung boleh tak? Suka hati kamu lah meh. Tunjukkan. Okey cikgu, sebelum kita gunakan kaedah tu, punca kuasa 2 ni cikgu, kita kena tukar dulu kepada kuasa 1 per 2 cikgu. Okey, betul, bagus. Okey cikgu, kita gunakan kaedah secara langsung, maka kita dapat teruslah cikgu macam ni. Terangkan sikit meh macam mana? Macam ni cikgu, kuasa 1 per 2 ni kita darabkan ke hadapan jadi 1 per 2 di sini. Kemudian kuasa 1 per 2 ni kita akan tolak 1. Kemudian cikgu, kita akan darabkan dengan terbitan fungsi yang dalam kurungan ni. Jadi 3x kuasa 2 ni cikgu akan jadi 6x lah. Dan 5 terbitannya lah kosong. Kemudian cikgu, kita ringkaskan ni 1 per 2 tolak dengan 1. Jadi kita boleh tulis seperti ini. Dan seterusnya cikgu, kita ringkaskan 2 dengan 6 ni akan jadi 3x. Dan kemudian di sini cikgu, kuasa negatif 1 per 2 ni kita turunkan ke bawah. Dan kuasa 1 per 2 tu cikgu kita akan tulis dalam bentuk punca kuasa 2. Jadi akhirnya cikgu kita boleh tulis macam ni lah. Okey, betul-betul. Bagus. Okey meh, untuk slide yang seterusnya ni kita lihat bahagian D iaitu terbitan pertama fungsi hasil darab. Cikgu, fungsi hasil darab tu apa cikgu Fungsi hasil darab tu meh ialah suatu fungsi yang melibatkan pendarapan dua fungsi. Meh tengok di sini. Ni 3x tambah 2 ni satu fungsi. Di sini x kuasa 2 tolak 1 juga satu fungsi. Jadi ada pendarapan dua fungsi kan? Itu dipanggil fungsi hasil darab. Okey cikgu. Cikgu, maksudnya kalau ada fungsi hasil darab maka adalah fungsi hasil bagi. Betul ke cikgu? Betul meh? Fungsi hasil bagi kita akan lihat bahagian seterusnya nanti Okey cikgu, okey. Baik. Untuk terbitan pertama fungsi hasil darab ni meh, kita boleh gunakan kaedah yang pertama dipanggil kaedah pengembangan. Ini cara yang paling mudah lah. Caranya ialah kita kembangkan lah. Okey, seterusnya meh kita gunakan rumus untuk dapatkan terbitan pertama. Maka dapatlah kita tulis seperti ni Jadi 3x kuasa 3 akan jadi 9x kuasa 2. Negatif 3x akan jadi negatif 3. 2x kuasa 2 jadi 4x. 2 jadi kosong. Okey, kemudian kita susun atur semula. Maka inilah jawapan kita Okey, selain daripada kaedah yang pertama ni kita boleh juga gunakan kaedah kedua iaitu menggunakan petua hasil darab Okey, petua hasil darab diberikan seperti ini. Sekarang ni kita tengok contoh. Kita ambil fungsi ni. Kemudian fungsi yang sebelah kiri ni iaitu 3x tambah 2 ni kita ambil sebagai u. Okey, manakala yang sebelah kanan ni kita ambil sebagai v lah. Nampak tak? Okey. Jadi di sini ambil tengok kalau berdasarkan kepada petua hasil darab ni, dia perlukan terbitan bagi v ataupun dia perlukan dv per dx, dia perlukan du per dx. Betul tak? Betul juga. Jadi kita carilah setiap satu ni. Du per dx ialah 3, dv per dx ialah 2x, kan? Okey juga, okey. Kemudian kita follow je lah dalam rumus ni. Ganti masuk je lah. Betul juga. Di sini kita darabkanlah ke dalam kita ringkaskan Okey, akhirnya dapat kita tulis seperti ni Okey, kita boleh ringkaskan lagi tu. Dan akhirnya kita ringkaskan dapatlah jawapan 9x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Kan sama dengan kaedah satu ni, betul tak? Cikgu, kalau dalam exam cikgu kita boleh pilih cikgu sama ada nak kaedah 1 ataupun kaedah 2. Betul kita boleh pilih. Kalau macam tu cikgu, saya akan pilih kaedah 1 lah. Kenapa? Jauh lebih mudah cikgu, senang kembangkan je. Tapi tak boleh juga Meh kena tahu juga petua hasil darab ni. Ya cikgu, pasal apa? Dalam situasi-situasi tertentu petua hasil darab ni perlu gunakan. Faham tak? Macam tu cikgu tak boleh lari lah cikgu Okey di sini cikgu nak bagi satu tips petua hasil darab ini kita boleh ringkaskan supaya kita dapat lihat lebih mudah kita tulis seperti ini, nampak? Tak payahlah kita tulis dv per dx, du per dx ni nampak serabut Amir pun rasa nampak macam susah kan. Jadi dv per dx ni kita tulis sebagai v prime. Du per dx kita tulis sebagai u prime. Betul juga cikgu tulis macam ni lagi mudah cikgu kan?
Kalau cikgu meh, cikgu suka tulis yang di bawah ni lah. Taklah serabut sangat meh kan. Jadi nampak pun lebih mudah. Betul tak? Betul cikgu, betul. Okey meh, untuk slide yang seterusnya kita lihat dua contoh soalan di sini, iaitu melibatkan terbitan pertama fungsi hasil darab. Okey, bezakan setiap yang berikut. Okey, soalan A Okey, di sini kita ambil 4x tolak 3 itu sebagai U dan x tolak 4 kuasa 5 sebagai V. Kemudian setiap satu ni kita dapatkan terbitannya, iaitu du per dx sama dengan 4 dan dv per dx kita akan dapat 5 kurungan x tolak 4 kuasa 4 darab 1. Kemudian kita gunakan petua hasil darab. Okey, seterusnya kita gantikan u. Okey, kemudian darabkan dengan v prime ataupun dv per dx di sini, tambahkan dengan v, darabkan dengan u prime ataupun du per dx di sini. Okey. Kemudian kita ringkaskan Cikgu, tak faham lah cikgu, kenapa cikgu tulis macam ni Okey, macam ni Ambil tengok di sini x tolak 4 kuasa 4 kan. Di sini ada x tolak 4 kuasa 5. Jadi kita fakturkan x kuasa 4 tolak 4 tu. Okey, jadi cikgu fakturkan, cikgu letakkan di luar lah. Okey, bila fakturkan maka yang tinggal di sini iaitu 4x tolak 3. Kemudian di sini yang tinggal 5 lah kan. Betul cikgu. Okey, di sini kan ni x tolak 4 kuasa 5 kan. Cikgu dah bawa keluar 4. Maka tinggallah 1 kat sini. Kemudian ni darab 4. Okey cikgu, faham. Okey, terusnya di sini kita ringkaskan lah yang dalam kurungan ni kan. Kita darabkan ke dalam apa semua ni, ringkaskan, dan akhirnya dapatlah kita tulis seperti ini. Jadi inilah dy dx dia. Boleh Okey cikgu, Okey untuk soalan B ni, ini juga merupakan fungsi hasil darab di mana x kuasa 2 ni adalah u. Okey, u sama dengan x kuasa 2 dan punca kuasa 2 2x tolak 1 itu adalah v. Okey, jadi setiap satu ni kita dapatkan terbitannya. Okey, du per dx ialah 2x. Okey, terbitan bagi v. Okey, sebelum kita dapatkan terbitan, kita tuliskan sebagai kuasa 1/2. Ni macam kita belajar fungsi gubahan tu lah Okey, yang akhirnya kita dapati terbitan bagi v ialah 1 per punca kuasa 2 2x tolak 1. Yang ni tahu kan tahu cikgu, tahu. Okey, seterusnya kita gunakan petua hasil darab. Kita tuliskan u di sini, kemudian darabkan dengan v prime ataupun du per dx, tambahkan dengan v, darabkan dengan u prime du per dx. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kemudian kita ringkaskan dah. Kita jadikan satu pecahan tunggal di sini. Okey, akhirnya kita dapat tulis seperti ini. Okey. Kemudian kita ringkaskan dan akhirnya dapat kita tuliskan jawapan akhir kita sebagai x kurungan 5x tolak 2 per punca kuasa 2 2x tolak 1. Okey Amir nak tanya apa-apa kat sini? Cikgu, Amir tak berapa faham lah cikgu ni yang cikgu buat ni. Okey. Ini dia berkaitan dengan kemahiran algebra di sini Amir kena tengok balik bagaimana cara untuk menjadikan dua pecahan sebagai satu pecahan tunggal. Boleh? Okey cikgu, okey. Nanti Amir study balik lah cikgu algebra tu. Okey, bagus-bagus Okey untuk slide seterusnya ni kita akan lihat bahagian E, iaitu terbitan pertama fungsi hasil bahagi jadi fungsi hasil bahagi ialah fungsi yang melibatkan pembahagian dua fungsi 3x kuasa 2 bahagi dengan 2x tambah 1. Okey. Jadi bagaimana caranya kita akan gunakan satu petua yang dipanggil petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi diberikan seperti ini. Macam mana okey tak? Wow cikgu. Suka Seronok cikgu. Okey, di sini dia perlukan u dan perlukan v kan. U itu merujuk kepada fungsi yang di atas tu, iaitu 3x kuasa 2. Manakala yang di bawah 2x tambah 1 tu adalah v. Okey, kemudian setiap satu ni kita perlukan terbitannya. Maka carilah du per dx dan dapatkan dv per dx. Macam okey? Okey cikgu. Kemudian salin balik je lah petua hasil bahagi ni. Masukkanlah. Di sini kan v. Gantikanlah v kat sini. Kemudian kita perlukan apa? Du per dx. Gantilah 6x kat sini.
Tolak. Okey. Kemudian U. Tulislah balik U kat sini. Darabkan dengan dV per dx. 2 ni tulis kat sini. Kemudian bahagi dengan V kuasa 2. Betul tak? Kan mudah je meh. Betul juga cikgu Tapi bila tengok macam tu nampak macam terkejut lah cikgu. Alah meh, mula-mula je Bila dah biasa nanti Amir pun tak pelik dah dengan benda ni. Betul juga cikgu Kemudian meh kita ringkaskan je lah meh. Darabkan 6x ni ke dalam. Okey, kemudian ringkaskan akhirnya. Dapatlah kita tulis jawapan akhir kita seperti ni. Kan? Macam mana meh? Menarik tak? Menarik tu memang menarik tu. Tapi pening jugalah. Apalah nak pening-pening tak? Okey meh, kalau Amir tak mau pening meh, cikgu bagi satu tips. Bila tulis betul hasil bagi ni, Amir janganlah tulis macam ni. Dia banyak nak tulis ni. Serabut jadi Amir ringkaskan jadi macam ni. Nampak? Kan senang. Jadi du per dx tu kita tulis u prime je meh. Betul juga cikgu Macam masih darab tadi cikgu kan? Itulah macam tadi lah. Nampak tak? Kan jadi lebih mudah. Betul cikgu betul. Okey meh, untuk slide seterusnya ni meh, kita lihat beberapa contoh soalan di sini untuk mendapatkan terbitan pertama fungsi hasil bagi Okey, soalan A meh. Okey, di sini meh kita mulakan dengan cara kita tulis dulu petua hasil bahagi ni. Kemudian meh kita kenal pasti yang mana U, yang mana V U yang sebelah atas, V yang sebelah bawah. Seterusnya meh, untuk mudah kita gunakan petua hasil bagi ni meh, cikgu bagi tips. Tips ni macam ni meh. Kita tulis dalam bentuk sangka kosong ni meh. Ni sangka burung kita tulis sangka kosong macam ni. Kemudian baru kita masukkan burung-burung dia. Okey cikgu. Okey. Jadi Amir tengok satu-satu di sini. Kita isi dulu yang bahagian bawah ni meh. Bawah ni apa dia? V kan? Kita tulis lah meh, V kat situ. Kan? Okey cikgu okey. Kemudian kita perlukan apa di sini? V kan? V lagi, tulis sini V. Okey meh, dalam sangka yang kedua ni meh, kita perlu apa? Kita perlukan U prime kan? Okey, cikgu nak tanya, U prime apa meh? U prime 4 dah cikgu. 4 dah kita tulis tu. Okey, kemudian meh, dalam sangka yang ketiga ni, apa dia? U kan? Okey, U tu apa dia meh? 4x kurat 3 cikgu. Yes, okey. Okey, seterusnya di sini perlukan apa? V prime. Okey, V prime apa meh? 2x cikgu. Tu? Senang kan? Betul juga cikgu Okey, seterusnya meh, apa lagi? Ringkaskan je lah. Ringkaskan ni dah tak bermasalah. Betul tak? Ya cikgu betul. Okey, jadi akhirnya meh ringkas sampailah dapat jawapan paling ringkas, maka inilah jawapan kita. Okey cikgu faham. Mudah kan? Mudah rupanya cikgu Mudah sebenarnya meh. Nampak je susah Okey, seterusnya meh, untuk soalan B. Ambil tengok macam tadi juga kenal pasti dulu yang mana U, yang mana V. Okey, jangan terbalik lah Okey cikgu. Okey, jadi daripada sini tuliskan sangka burung ni. Okey, kemudian kita isikan burung-burungnya. Mula-mula meh kita tulis V dulu. Okey. Kemudian apa perlu kat sini? V kan? Ni V. Kemudian kita perlu apa? U prime. Ni U prime. Satu kan? Okey, kemudian kita perlu apa? U. X. Kemudian kita perlu apa? V prime. Apa dia V prime? Ni V prime. Kan? Macam mana nak dapat V prime ni? Ini berkaitan dengan yang fungsi gubahan tu kan? Ambil buatlah di luar di sini. Kemudian dah dapat jawapan, masukkan dalam ni. Boleh Okey cikgu, okey. Kemudian kita ringkaskan. Jadi bila kita ringkaskan, akhirnya kita dapat jawapan seperti ni. Okey macam mana Cikgu, Amir faham cikgu. Tapi cikgu, masalah Amir sekarang ialah Amir tak berapa faham lah cikgu, tak berapa reti lah untuk meringkaskan ni cikgu sampai dapat jawapan akhir ni. Okey. Jadi sebenarnya kat situ adalah masalah kemahiran algebra Amir tu Okey, jadi caranya sekarang ni macam ni. Amir cuba cari kawan-kawan Amir yang tahu, ataupun Amir jumpa guru Amir kat sekolah. Minta panduan cikgu kat sekolah sebab apa? Di sini cikgu tak dapat nak terangkan satu persatu Okey cikgu. Tak apa cikgu, nanti Amir jumpa kawan Amir. Okey, bagus. Okey. Okey ini adalah slide yang terakhir di sini merupakan kesimpulan kepada pembelajaran kita berkenaan dengan pembezaan peringkat pertama Okey,
Yang pertama kita belajar tentang rumus terbitan pertama fungsi y sama dengan ax kuasa n. Okey, rumusnya diberikan sebagai a n x kuasa n tolak 1. Kemudian yang kedua kita mempelajari tentang rumus terbitan pertama fungsi y sama dengan kx. Okey, jadi terbitan kepada kx ialah k, di mana k adalah pemalar. Kemudian seterusnya yang ketiga berkenaan dengan rumus terbitan pertama suatu pemalar, iaitu suatu pemalar terbitannya ialah kosong. Okey, dan seterusnya ialah terbitan bagi fungsi penambahan dan penolakan, di mana untuk mendapatkan terbitan bagi fungsi ini kita perlu terbitkan satu sebutan ke satu sebutan, ya. Okey, selain daripada itu kita mempelajari juga tentang petua rantai yang digunakan untuk mendapatkan terbitan pertama fungsi gubahan. Ini petua rantai. Dan seterusnya kita mempelajari tentang petua hasil darab. Okey, untuk kita menentukan terbitan bagi fungsi hasil darab, dan yang terakhir kita mempelajari tentang petua hasil bagi untuk menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi hasil bahagi.